Okay, so Nurul Najira telah pun di remove. So minta dia join lah semula lah. Harap dia boleh join semula. Okay, sebab ada technical problems. Okay, so saya tunggu sekejap lah untuk dia record lah. Dia masih belum record lagi. So saya tunggu dia record. Okay, so sudah record. Okay, so kita akan mulakan. Selamat pagi semua pelajar, harap semua sihat walafiat. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pantulan. Okey, pantulan. Pantulan ialah sejenis transformasi ya, transformasi yang kita akan belajar. Okey, transformasi yang membalikkan ya, yang membalikkan titik-titik pada satu sata terhadap satu garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Okey, so kita akan lihatlah sifat pantulan. Okey, sifatnya okey. Yang pertama, objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Okey, so di sini saya ada bagi dua contoh. Okey, so yang atas ni kita ada objek ABC. Objek ABC, objek maksudnya dia objek ini ialah bentuk asal. Objek ialah bentuk asal. Bentuk asal tu kita namakan sebagai objek. Okay, the original shape. Okay, kedudukan awal. Okay, original location lah. Okay, so yang sebelah kiri ialah objek ya. Yang sebelah kanan ialah image. Okay, so dipantulkanlah. Ni dipantulkan. Okay, so garis tengah-tengah ini ialah paksi pantulan. So saya ulang lagi sekali, garis tengah-tengah ialah paksi pantulan. Paksi pantulan ialah garisan di tengah-tengah, okay, axis of refraction. Apa tu? Garisan tengah-tengah lah. Garisan tengah-tengah itu dinamakan sebagai paksi pantulan. Okay, so paksi pantulan. Okay, objek, image. Okay, dan satu lagi kaedah untuk mengenal pasti image ialah image dia ada simbolnya ada titik di atas lah. Okay, ada titik di atas. Macam mana nak sebut A apa? Kalau image A apa? Prime. A prime lah. A prime. B prime. C prime. Kan? Optimum prime. Kan? Transformation. Transformer. Kan? Okay? A prime, B prime, C prime. Okay? Kalau A prime, B prime, C prime, itu ialah image lah. Okay? Kalau A, B, C saja, itu ialah objek. Okay? Ini ialah yang asal lah objek. Image ialah yang baru. Okay? So, okay, objek dan image berada pada sebelah yang bertentangan lah. Kan? Satu di kiri, satu di kanan. Bertentangan. Okay? Kalau kita lihat yang bawah pun samalah. Satu di atas, satu di bawah. Okay? Mereka dipisahkan lah, satu garisan di tengah-tengah. Okay? Dipisahkan. Okay? Dipisahkanlah. Okay? Di antara satu sama lain lah. Okay? Dipisahkan antara paksi simetri. Mereka bertentangan. Makanya mereka tak boleh berjumpa lah. Macam awak sekarang lah, tak boleh berjumpa antara satu sama lain lah. Bertentangan antara satu sama lain. Okay? Hanya boleh menghadap skrin sahaja. Okay? Hanya boleh lihat skrin sahaja. Okay? Walaupun awak di depan saya, tapi tak jumpa kan, bertentangan lah. Okay, so bertentangan lah, objek dan image berada pada sebelah yang bertentangan. Okay, dan yang kedua, objek dan image yang mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Okay, so maksudnya di sini ialah, okay, kalau kamu lihat lah dalam gambar atas ni, okay, so ada simbol di sini ya. Ada simbol sama dengan. Ada simbol sama dengan lah ni kan. Ni. Okay, so kamu boleh nampaklah jarak di sebelah kiri dengan jarak di sebelah kanan adalah sama. Jarak ini dinamakan sebagai jarak serenjang. Sebab apa? Sebab di sini ialah sudut tegak. Serenjang maksudnya sudut tegak. Sudut tegak. Sudut tegak. Sudut tegak berapa darjah? Right angle. Right angle berapa darjah?
Siapa tahu? Right angle? 90. Ya, 90. Very good. Okay. 90. Okay. So, jarak senjang lah. Okay. So, jarak senjang, jarak di sebelah kiri dengan sebelah kanan adalah sama. Okay. Sama jugalah. Okay. B dengan B prime. Jarak serenjangnya adalah sama. 2 unit, 2 unit. Daripada fraksi simetri. Titik tengah lah. Okay. Sama jugalah C dengan C prime. Jarak serenjangnya sama. Okey. Berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit. So, jarak serenjangnya sama. Okey. Jarak serenjangnya sama. Okey. Serenjang sebab di sini 90 darjah. Okey. Sama jugalah yang bawah ni ya. Kita ada objek P dan image P prime. So, jarak daripada AB. AB ialah paksi pantulan. AB ialah paksi pantulan ataupun titik tengah. Sejaraknya samalah. Okey, so kamu boleh tengok ini ialah satu jangka. Ini apa nama? Sesiku. Ini sesiku. So, ini tujuannya untuk saya mengukurlah jarak serenjang. Nampak ni? Jarak serenjang. Serenjang senjang macam ni, senjang kan, senjang. Tegak ni kan. Sini sebelah sini ini dekat sini 90 darjah. Okey, dekat siku. Siku 90 darjah. So kalian boleh ukurlah. Oh, sini setengah kotak. Okey, setengah kotak. Sebelah kanan pun setengah kotak. Half. Boleh ya nampak? Setengah kotak. So, jarak sini setengah kotak. Okey, setengah kotak. Ni. Okey, ni setengah kotak. Okey, setengah kotak. So, sebelah atas pun setengah kotak jugalah. Okey. So, harap you boleh faham sebab saya lukis tak berapa cantik sini. Okey, so itu yang kedua, jarak senjang sama daripada paksi pantulan. Okey, yang ketiga, bentuk dan saiz image adalah sama dengan objek tetapi orientasinya sungsang. So kalau kamu lihatlah, objek dengan image, antara objek dengan image, padam sekejap. Antara objek dengan image, bentuk sama tak? Sama tak bentuk? Sama atau beza? Same or different? Same or different? Bentuk dan saiz. Sama tak? Yes, any response? Sama atau beza? Boleh guna mic ya. Okey. Cikgu pernah katakan, kamu perlukan keyakinan. Okey, keyakinan untuk menyuarakan pendapat awak, bukan senyap sahaja. Okey, awak adalah satu insan yang special lah kan. So perlu ada keyakinan lah. Untuk berkomunikasi lah. Bukan belajar saja tapi tak berani untuk to voice your opinion. Walaupun kita secara online, maya. Tapi kamu juga perlulah ada keyakinan, confidence to voice out your opinion. Okay, so sama tak objek dengan image? Betul tak? Bentuk dan saiz sama tak? Sama. Jika. Okey. Sama lah. Okey, sama lah. Bentuk dengan saiz sama. Cuma dia orientasinya songsang. Songsang kalau saya tengok bahasa Inggerisnya,
Orientation is reverse. Reverse. Terbalik. Apa yang dimaksudkan dengan terbalik? Kita tengok. Okay, B. Di sebelah kanan. Betul lah, sebelah kanan. B sebelah kanan. Bucu B di sebelah kanan. Tapi bila kita terbalikkan, B prime image, dia berada di sebelah kiri. Itu yang dimaksudkan dengan sungsang. Balik. Itu yang dimaksudkan dengan sungsang. Okay. So, kita lihat pula. Okay, yang keempat, image bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan adalah titik itu sendiri. Okay, ini nanti saya tengok, kita akan bincang lah kemudian lah. Okay, kita tengok beberapa contoh. Ini, contoh. Kan? Okay. Pantulan. Okay, so kita ada dua bentuk. Okay, bentuk L. Kan? Bentuk L. Bentuk L. Okay, so mana satu objek, mana satu image? Okay, yang sebelah kiri ni apa? Objek atau image? Left hand side. Kiri ni objek atau image? A prime, B prime, C prime, D prime, E prime, F prime, objek atau image? Image. Jika. Okay, image. Sebelah kiri image. Sebab ada prime atas. Ada titik atas. Okay, sebelah kanan ni objek lah. Okay, so nampak lah. Okay, ini adalah satu contoh pantulan. Okay. Kalau saya, saya tukar sikit, ni. Kan, dia akan ikut lah. Bila saya tukar objek, nanti image dia akan ikut lah. Kan, saya tukar kan. Dia akan ikut. Bentuk sama, size sama, cuma dia terbalik sajalah. Okay, songsang sisi. Contohnya A kan. A di sebelah kiri bagi objek. Tapi dekat image, dia berada pada sebelah kanan. Dia terbalik lah. So tengok ni. Macam ni. Kan. Saya boleh tukar lah. Saya boleh, ni saya boleh, suka hati saya lah untuk ni kan. Okay, so nampak ni. Pantulan lah. Okay. So, bentuk sama, saiz berbeza lah. Okay. So, dan perhatikan ni jarak serenjang ni kan, 1 unit daripada paksi pantulan. Paksi pantulan ni titik tengah. Okay. Paksi pantulan ini ialah titik tengah. Okay. So, jaraknya adalah sama lah. Okay. Jarak adalah sama. Tengok. Kalau sini, 1 unit kiri kanan 1 unit. So, bila saya letak sini, kiri kanan 2 unit. So kalau saya letak sini, kiri kanan 3 unit. So GH paksi pantulan ni ialah titik tengah lah. Titik tengah. Jaraknya sama lah. Jarak objek ke paksi pantulan dengan jarak image ke paksi pantulan adalah sama. So ini sebagai satu contoh lah. Di sini pun saya ada bagilah contoh. Ini contoh lah. Pantulan di alam sekeliling. Nampak ni kan, gunung kita boleh nampak dia punya image di air kan. So ini adalah satu contoh pantulan di alam sekeliling kita. Okay, so ni ni garisan tengah-tengah ini ialah paksi pantulan lah. Paksi pantulan. Pretty. Tolong patuh dengan masa lah. Kita biasa akan start 11.05 minit. Biasa saya akan mula 11.05 minit lah. Okay. Ini contoh lah pantulan. Dekat muka kita pun ada pantulan lah. Tengah-tengah sini lah. Okay. Garisan tengah-tengah itu ialah paksi pantulan. Okay. So, ni pun contoh lah. Okay. Pantulan. Horizontal refraction. Horizontal maksudnya paksi pantulannya berada di paksi pantulannya ialah garisan mengufuk. Garisan mengufuk horizontal. Garisan mengufuk. Kalau vertikal ni. Ini ialah vertikal, garis yang mencancang. Vertikal. Kita ada horizontal,
dan kita ada vertical refraction. Dan kita ada diagonal. Macam ni, diagonal kan. Garis condong. Garis condong. Diagonal. Kan? Garis condong. Bukan tegak, bukan melintang, tapi dia condong. So ada tiga jenis pantulan. Ada tiga jenis. Pantulan ada tiga jenis. Okay, dekat garis mengufuk boleh ya. Dekat garis mencancang pun boleh. Kan? Okay. Dekat garis condong pun boleh, tak ada masalah. So nanti awak bolehlah try ya dekat komputer awak ke ataupun handphone awak. Boleh try lah. Di sini boleh tukar bentuk. Tukar bentuk. Okay. So linknya saya ada share dekat PowerPoint saya lah. Nanti awak boleh lihat sendiri ya. Link dia di sini. Boleh pergilah try sendiri ya. Okay. So itu sedikit pengenalan tentang pantulan. Okay. Pantulan bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai refraction. Okay. Refraction. Okay. Next kita lihat. Contoh 13. Antara corak yang berikut, yang manakah menunjukkan orientasi pantulan? Okay. A. Okay, A ni pantulan atau bukan pantulan? A. Yes or no? Pantulan. Bagus. Azika. Pantulan. So tengah-tengahnya sinilah. Ini titik tengah dia lah. Titik tengahnya ialah ini. Tengah-tengah. Okay, B. Pantulan atau bukan pantulan? Tidak. Okay. Bukan. Bukan pantulan. No. It's not a reflection. Okay, C. Pantulan. 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 So, pantulannya di sinilah titik tengah dia. Okay. Ataupun kalau di sini pun boleh. Di sini. Boleh juga pantulan. Okay. Kalau B bukan B apa ni sebenarnya? B ialah translasi ya. Kalau pelajar ingat lagi, translasi ya, dia bergerak jarak yang sama dan arah yang sama, translasi. Okay, so kita ada belajar dua jenis transformasi. Satu translasi. Kita belajar transformasi. Saya selalu sebut salah. Kita belajar transformasi. Dalam transformasi kita ada translasi. Saya selalu sebut salah. So kalau kamu dengar saya silap, awak sendiri tahulah saya telah sebut salah lah. Okay, so transformasi. Ada tiga jenis. Translasi, pantulan dan satu lagi putaran. Yang ini kita belum belajar lagi, putaran. Transformasi. Ada tiga jenis. Translasi, pantulan, putaran. Translation, refraction, rotation. Di bawah bab transformation. Ini ialah jom cuba 11.3. Soalan satu. Antara berikut yang manakah menunjukkan pantulan? A. Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Ini ialah apa sebenarnya? Ini ialah apa? Translasi ya. Thank you. Translasi. Translasi. B. Ya atau tidak? Ya. So di sinilah paksi pantulan di sini. Tengah-tengah lah. Ataupun dekat sini pun boleh. Pantulan. C. Ya atau tidak? Ya, maybe. Ya lah, memang ya. Tak ada ya, maybe. So dia punya paksi pantulan garis tengah-tengah sini boleh. Ataupun sini pun boleh. Garis tengah-tengah. Macam apa nama kita panggil? Paksi simetri.
Macam paksi simetri kan. Paksi simetri. Okay, paksi simetri. Macam paksi simetri. Okay, axis of refraction. Axis of bukan axis of refraction. Apa nama? Juga dipanggil sebagai axis of symmetry. Okay, paksi simetri. Kan? Macam juga paksi simetri kan. Axis of symmetry. Bahagi dua. Okay, bahagi dua kepada bentuk yang sama. Okay, kita pernah belajar lah paksi simetri ya. Kalau lupa, senang je sekarang, zaman sekarang. Okay, Google je. Banyak benda yang boleh cari dekat Google. Kan? Tapi janganlah pergi tengok TikTok lah kan. Itu benda yang tak berfaedah. Okay, gunakan kena bijak lah. Okay, bijak untuk menggunakan internet. Dengan menggunakan kemudahan itu untuk belajar. Bukan untuk hiburan semata-mata. Okay, hiburan semata-mata contohnya TikTok. TikTok sebenarnya pun ada cikgu dia share sedikit maklumat di TikTok lah. Maknanya kalau awak pergi TikTok tapi awak belajar, itu tak ada masalah. Tapi kalau setakat pergi TikTok, tengok ketawa-ketawa itu tidak mendatangkan kebaikan lah. So kena bijak lah. Bijak untuk mengawal lah diri sendiri ya. Okay, kita sambunglah ini ya. Okay, D. Pantolan atau tidak? Atau bukan? Tidak tidak. Okay, so ini tidak lah. No no, not a refraction. Okay, so kita sambung. Okay, sekarang kita nak lukis. Kita nak lukis pula. Okay, so awak lukislah dalam buku teks dululah. Okay, nanti baru awak buat di buku latihan. Okay, maknanya awak kena buat 2 kali lah. So buat 2 kali tujuannya dia akan menjadikan awak lebih faham lah. Okay, sebab awak buat 2 kali kan. Okay, so awak akan jadi lebih faham. Bukan untuk seksa awak lah. Bukan niat saya untuk seksa awak, tapi untuk awak lebih faham sahaja. Okay, to more understand lah. Benda yang awak bila awak buat benda itu banyak kali, lama-lama awak akan ingat lah. Okay, so kita nak lengkapkan lukisan ini. So yang sebelah, yang ni ialah objek lah. Objek. Objek. Bentuk asal. Dan garis putus-putus ini sebenarnya ialah paksi pantulan. Paksi pantulan ni ialah dia punya titik tengah lah. Okay, so tadi saya ada, so sekarang kita nak lukis. So tadi saya ada bagi nota. Okay, so yang terakhir sekali dia kata image. Bagi titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Ayat ini kan, maksudnya di sini ialah ini ialah objek di sini ialah objek, titik ni objek. Mana image juga di sini juga. Dia tak ubah. Okey, kalau boleh faham dekat sini ada satu titik, titik ini objek, titik inilah image. Okay, so kalau dia berada pada paksi pantulan, memang titik ini tidak berubah. Okay, so untuk titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, ini pun tak ubah. Yang bawah sekali tak ubah juga lah. So yang kita kena lukis image ialah titik ini. Okay, so saya namakan ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C ya. Untuk saya senangkan, untuk saya ceritalah. Okay, so saya namakanlah 3 titik itu. So macam mana nak lukiskan image bagi A, B dan C? Senang saja, kita gunakan pembaris. Kita gunakan pembaris dan kita ukurlah jaraknya. Jaraknya. Jaraknya dari sebelah, saya tengok 2 unit kan, 2 petak. 2 petak. So kiri pun 2 petak lah. So saya tanda lah. Saya guna pembaris sebab saya nak dapatkan dia punya jarak serenjang lah. So gunakan pembaris, saya boleh kena pastilah jarak serenjang.
Okey, jarak senjam maksudnya jarak bersudut tegak. Bersudut tegak dengan paksi pantulan. Okey, so 2 unit kiri, 2 unit kanan. Okey, untuk titik B pula sama je lah. B dan C. B dan C. Okey, so saya mulakan dengan C lah. Okey, sebab C ni dekat sikit. Bila saya tengok, okey, C satu unit, satu petak daripada paksi pantulan. So, image-nya juga satu petak lah. Okey, satu petak. So, ini saya namakan sebagai C prime. Ini saya namakan sebagai, betul lah kan? Ini saya namakan sebagai A prime. Boleh ya? A prime, C prime. Dan B, okey, saya tengok dia punya jarak serenjam. 1, 2, 3, 4. 4. Maknanya sebelah kiri pun 4 lah. 1, 2, 3, 4. Dekat sini lah. B prime. Okey. Lepas tu saya sambunglah dia punya garisan lah. Okey. Daripada A saya buat. Okey. Dan buat garisannya lah. Okey. A. Lepas tu B. Buat garisan. Okey. Lepas tu C. Dengan guna pembaris tak guna pembaris tolak markah. C. Lepas tu akhir sekali kita sambungkan 2 titik yang terakhir ni lah. Okey, pastikan lukisan tu kemas lah. Kemas. Okey, so saya pun dah siap. Macam ni. Okey, sambungkan saja. Okey, dah siap. Itu je lah. Dapatlah. Dia punya lukisan image. Okey, so kamu cuba buat soalan nombor 2. Nanti kita tengok sama tak jawapan kita. Okey, boleh buat dalam buku teks dulu. Okey, nanti dah habis kelas kita baru awak salin dalam buku latihan. Okey, so cuba jawab soalan nombor 2. Okey, jom cuba 11.3 dan cuba lengkapkanlah lukisan ini di bawah satu pantulan. Okey, so saya akan cuba jawab dan awak bandingkan dengan jawapan awak. Saya bagi 1 minit lah untuk awak buat. Untuk buat. Kalau ada masalah boleh tanya. Dah siap? Saya cuba buatkan jawapan saya. Tapi saya lakar sajalah. Okey. You kena buat dengan pembaris. Okeylah, saya guna pembaris lah.
Okey, so dapat bentuk macam ni lah, macam sehelai t-shirt. Macam sehelai t-shirt. Okey, ada masalah tak? Tidak, Okey, so kita lihat soalan B. Soalan B lebih mencabar lah. Lebih mencabar berbanding dengan soalan A sebab garisan ataupun paksi simetrinya, bukan paksi simetri, okey, paksi pantulan. Okey, paksi pantulan. Okey, dia punya paksi pantulan ni ialah garisan yang condong. Okey, garisan yang condong apa nama tadi? Okey, garis condong. Apa nama tadi? Paksi, garisan condong. Diagonal. Okey, dia punya paksi pantulannya lah diagonal. Kalau diagonal ni memang agak susah sikit lah. Tapi masih boleh buat lah. So tipsnya ialah kita gunakan pembaris. Sebab kita nak jarak senjang. So apa yang saya buat ialah saya akan letakkan pembaris. Dan nampak tak apa yang saya buat ialah garisan dekat tanda dekat apa nama ni? Garisan dekat pembaris. Sebaris nampak ni. Ni garisan ni, tanda dekat pembaris. Kan garisan ni ada tanda kan? Ada tanda kan? Tanda-tanda kan? So garisan ni mestilah selari dengan paksi pantulan. Okey, saya ulang lagi sekali ya. Saya akan gunakan tanda dekat pembaris. Garisan dekat pembaris. Garisan tu mesti selari dengan paksi pantulan. Sebab saya nak dia punya jarak senjang. Contohnya di sini. Okey, ini contohnya ini A. So saya akan kira sini 1,5. 1,5 nampak ni. 1,5. Okey, 1,5. Jarak sini sebelah kiri 1,5. So sebelah kanan pun 1,5. So jarak dia, image-nya di sini A prime. Nampak tak apa saya buat? Dia punya jarak senjang. Ini kita panggil jarak senjang. So jarak senjang ni kita gunakan pembaris lah. Kalau nak guna sesiku boleh je, tapi macam leceh sikit lah. Kan? Leceh sikit. Sesiku. Tengok sesiku. Contoh ni kan. Gunakan sesiku. Boleh je kan? Tapi leceh sikit lah. Kan kalau letak macam ni kan. Tengok ni maksud saya lah. Jarak senjang. Nampak ni? Ni saya tepikan. So dia punya jarak 1,5 petak. So objek 1,5 lah kan. So image pun 1,5 lah. Itu maksud saya lah. Jarak senjang. Itu kena faham betul-betul jarak senjang. Ramai pelajar tak tahu apa itu jarak senjang. Jarak senjang ni lah, jarak senjang. Ni, sudut tegak ni, jarak senjang. So itu cara untuk kita dapatkan dia punya image. So untuk B pun samalah. Apa ni? A. Patutnya saya tak boleh label ni A lah. Nanti confuse saya nanti kan. Patut saya label ini sebagai B. Saya padam lah. Patutnya saya label ini sebagai A, B, C, D. D tak payahlah. So ni A, saya buat lagi, sekali lagi, saya buat A. Saya letakkan pembaris lah. Nampak tak saya punya tanda sekarang? Selari dengan paksi pantulan. So saya boleh kenal pastilah jarak serenjang. Tak belajar. So jarak senjangnya saya tengok 1 unit. 1 unit lah. Ini saya panggil 1 unit lah. So image pun 1 unit lah. So ini ialah dia punya image. Image. Saya labelkan sebagai A prime. Saya tak payah label. Tak payah label. Saya label ni sebab saya nak memudahkan saya untuk saya menerangkan saja. Tak payah label. So saya dah dapat A prime, B prime. Saya buat lagi sekali lagi. So saya letakkan saya punya pembaris.
Okay, supaya tandanya adalah selari dengan paksi pantulan, supaya saya boleh kirakan dia punya jarak serenjang. So, saya tengok jarak serenjang sebelah atas ni, satu petak lepas tu setengah. So, samalah sebelah kanan ataupun bawah ni, setengah lepas tu satu. So, saya tandalah dekat sini B prime. Okay. Kalau ada soalan tanya, untuk C pun samalah. C saya letakkan saya punya pembaris. Pembaris. Supaya garis tanda dekat pembaris selari dengan paksi pantulan. So saya tengok, satu petak, dua petak, tiga petak. Okay, so sebelah kanan ataupun sebelah bawah, satu, dua, tiga. So tiganya kat sini. Ini C prime. Okey. Lepas tu saya pun garis lah. Okey, daripada sini ke A, guna pembaris. Okey. A. Lepas tu B. Lepas tu C. Lepas tu balik semula ke sini. Sebab kalau objek tadi saya ada sebut kan, objeknya dekat paksi pantulan, maka image-nya juga berada pada paksi pantulan. Nota yang last sekali saya ada bagi objek di paksi pantulan, objek pada paksi pantulan, image juga berada pada paksi pantulan. So ini yang kita dapat. Boleh tak pelajar? Boleh faham tak pelajar? Boleh. Boleh. Okey. So kalau boleh saya teruskan. Okey. So ini apa? Sama jugalah ini. Nak lukis. Okey, lukis image bagi segitiga ABC di bawah pantulan. Okey. So saya akan bincangkan soalan. Okey. So cuba buat. Cuba buat soalan 3, buat dalam buku teks. Nanti baru salin. Tengok nanti jawapan sama tak dengan jawapan saya. Okay, buat dalam buku teks dulu. Tapi lepas nanti dah siap semua, nanti dah siap buat nota, padam tau buku teks. Guna pensel lah, tak boleh guna pen lah, ingat. Untuk lukis ni guna pensel sahaja. Dan periksa pun guna pensel sahaja, tak boleh guna pen untuk lukis. So jangan guna pen lah. Jadi padam tak boleh padam, salah juga nanti. Ini contoh 16. Cuba buat supaya kamu faham. So contoh 16 kalau kamu tengok dalam buku pun jawapannya macam ni lah. Macam ni lah. Terbalik Terbalik. So ini ialah B prime, A prime, C prime. Macam ni lah. Pantulan dia terbalik. Bentuk sama, saiz sama tapi terbalik sahaja. Okey. B, A. Tengok. Saya akan guna pembaris lah. Saya akan gunakan pembaris dan saya akan letak sebegini. Di mana garisan pada pembaris ni selari dengan paksi pantulan kan. Supaya saya boleh dapatkanlah dia punya jarak serenjang. Jarak serenjang tu penting lah. Bukan cincai-cincai tanda tau. Tak boleh cincai je agak-agak, tak boleh tau. Dia mesti tepat tau. Mesti tepat. Nampak ni saya tengok. 1,5. So 1,5 kat bawah. Kat bawah tu mana? Sini. Ni.
1,5. Okay. So saya harap you boleh faham yang ni. Untuk dapatkan dia punya jarak serenjang. Perpendicular distance. Itu kena faham betul-betul. Distance perpendicular. Okay. Lepas tu saya tanda lagi bucu yang seterusnya. Okay. Bucu yang seterusnya. Letakkan pembaris betul-betul. Letak betul-betul. Pastikan dia selari. Ni macam ni. Selari kan. Okay. So, saya tengok sini. 1. Saya cuba tandalah. 1, 2, 3. So, sebelah sini pun 1, 2, 3. Saya tak tanda lah. Nanti kan macam apa, banyak garisan nanti pening kan. Okey, sini pun samalah kan. Okey. 1 unit kan. Sini sebelah kanan pun 1 unit. So kat sini lah. Okey. Boleh faham? Senyap kan. So patutnya macam ni lah. Okey tak? Saya tak suka yang ni lah. Nanti buat pening. Aduh. Okey. So dapat bentuk macam ni. Betul tak jawapan awak? Betul. Betul lah. Okey. Untuk B senang lah. Sebab ini garis, apa nama? Garis mencancang. Garis mencancang ni lebih senang. Berbanding dengan garisan diagonal. Kan? Diagonal. Kalau bahasa Melayu dia panggil perpenjuru. Ataupun condong. Perpenjuru. Perpenjuru. Tahu kan perpenjuru? Perpenjuru. Garisan ini kita namakan sebagai perpenjuru. Perpenjuru. Okey. Contohnya ini 1/4 kan. Daripada bucu ke bucu, garisan ini kita panggil sebagai perpenjuru. Ataupun diagonal. Awak ada belajar kan? Diagonal. Okey, so untuk itu istilah sahajalah. Okey, so yang ni saya rasa lebih senang lah. So kalau yang ni, titik ini dia tak ubah. Ni titik ini tak ubah, titik ini tak ubah. Tadi kita ada nota kan. Image bagi titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. So titik ini berada pada paksi pantulan. So titik ini ialah objek, titik ini jugalah image. Dia tak ubah. Yang ubah yang tidak berada pada paksi pantulan. So patutnya awak dapat macam ni. Okey, macam ni lah. Ada soalan? Tak ada. Ada. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Lukis. Okey, so lukis lagi. Okey, so kena lukis lagi lah. Okey, memang penting lah. Okey, untuk awak menguasainya. Memang perlu banyak latihan. Ini saya ambil daripada muka surat 238. Okey, bahagian menjana kecemerlangan. Okey, generating excellence. Muka surat 238. Semua latihan saya ambil daripada buku latihan. Buku teks, sorry. Cuma kadang-kadang buku teks tak cukup, baru saya terpaksa ambil daripada buku rujukan yang lain lah. Okey, kebanyakan saya ambil daripada buku teks lah. Sebab buku teks adalah sumber yang utama lah. Semua pelajar sepatutnya ada lah. Kalau tak ada pun boleh download lah dekat website MOE. Kalau tak ada boleh beritahu saya lah. Cuma sukarlah untuk kalau nak membaca menggunakan handphone kecil kan. Kalau ada hard copy lebih baik. Okay, so saya akan cuba buat jawapan. So kalau ni A senang sikit lah sebab dia garisan yang apa? Mencancang. Mencancang. So patutnya awak dapat macam ni.
Lepas tu macam ni. Lepas tu macam ni. Lepas tu macam ni. Okey. Saya rasa itu je lah. Kan? Balik kan. Pantulkan. Sama tak jawapan? Ada masalah tak belajar? Betul lah. Okey. Boleh guna mic ya. Sebab saya kadang-kadang saya tengok skrin saya tak nampak baca apa message. So kalau guna skrin lebih, kalau guna mic lebih memudahkan saya. Okay, B macam ni lah kot. Bukan kot lah. Tak boleh kot lah. Mesti betul. Tolong buat lah buku awak. Lepas tu saya boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. Jarak serenjang lah. Kita namakan ini jarak serenjang. 5. 1, 2, 3, 4, 5. So macam ni lah. Saya tak suka lah sebenarnya ni. Macam pening tengok. Lebih kemas, lebih apa? Bersih, indah. So dapat macam ni ya. Betul lah? Okey tak belajar? Yang C ni, ini kena guna pembaris lah. Saya labelkan labelkan dulu. A, B, C, D dan E lah. Okey lah, so saya akan buat A dulu. Jarak serenjang. So yang ni dia punya paksi pantulan ialah perpenjuru. Perpenjuru. Diagonal. Okey. So saya letakkan pembaris lah. Nampak tak saya letak pembaris? Supaya tanda dekat pembaris adalah selari. Selari dengan paksi pantulan. Untuk saya dapatkan dia punya jarak serenjang. Jarak serenjang. So okey, sebelah atas ni dua perpenjuru nampak ni. Dua kali perpenjuru. Dua kali perpenjuru. So bawah pun dua kali perpenjuru. Dua kali perpenjuru. Faham perpenjuru? Okay, diagonal. Perpenjuru. So saya dah buatlah A ya. A prime. Perpenjuru. Dua kali perpenjuru. Lepas tu B pula. Okey, saya letaklah. Okey, saya punya garisan tu. Saya pun lihat dia punya jarak. Okey, 3 kali perpenjuru. 3 kali perpenjuru. So, image juga 3 kali perpenjuru. 3 times. 3 times the diagonal. Okey. Lepas tu, apa ni? C. C. Okey. Macam biasa, letakkan sebaris. Sebaris.
Okay, so bacaan saya menunjukkan C ke N 3 kali perpenjuru. So image 3 kali daripada perpenjuru. So sini lah. C prime. Nampak ni? Jarak serenjang. Perpendicular distance. 3 perpenjuru. 3 perpenjuru. So image juga 3 perpenjuru. Boleh faham tak? Tolong bagi respon. Boleh faham tak? Faham. Okay, thank you Pravina. Okay. Kalau tak faham, tanya tau. Memang tujuan kita buat Google Meet untuk kita bincang bersama-sama. Okay. Okay, untuk D, jaraknya berapa? 1,5 kan? Perpenjuru. 1,5. Tahu lah perpenjuru. Ini segi 4. Garisan ini kita namakan sebagai perpenjuru. Ini perpenjuru, garisan ni. Perpenjuru. Ataupun diagonal. So, jarak senjangnya sinilah. Okay. 1,5. 1,5. So, ini apa? D. Okay, D. Prime. E prime. Okay, E prime saya buat lagi sekali. E prime. So, E prime E prime 2,5. 2,5. So, sini. Okay, 2,5. E prime. Okay. So, ada baik jugalah kita label. Kalau tak memang kita gila. Nak buat mana, nak gariskan siapa dengan siapa. You faham maksud saya tak? So, ada baik jugalah kita label. Kalau tak, saya tak tahu nak sambung ke mana. Sekarang saya ada label, saya tahulah. So, A ke B. A ke B. A ke B. A ni kan. B ni. Nak tanda. So, pastikan tanda dan tahulah. Kan, saya pun, sebab saya tanda jauh sangat, saya pun macam mana satu ni kan. So, kena tanda dengan betul. E ke A. Okay, so saya dapat macam ni. Boleh tak pelajar? Dan bila awak siap, bila awak sudah siap, sebenarnya awak boleh pusing awak punya buku. Pusing. Saya buat sedikit contoh. Contoh ni bila awak siap contoh awak buat ni kan. Awak boleh pusing macam ni kan. Baru nampak dia terbalik. Kadang-kadang kita tengok macam ni, kita macam tak nampak dia terbalik kan. Tapi buku kan kita boleh pusing. Bila kita pusing, nampak sangat dia terbalik. So untuk ni C, samalah awak boleh pusing buku awak. Tengok betul tak dia terbalik. Sebab tengok macam ni macam susah lah kan. Kita boleh pusing. Tapi saya tak boleh nak pusing lah sebab saya punya tak boleh. Tapi you boleh lah. You boleh pusing supaya boleh nampak terbalik ke tidak. Okay, next. Untuk soalan ni. Okay, so ni. Saya rasa ini senang sikit lah.
Baik, ini paksi pantulannya ialah satu garis mencancang. Any question? Ada soalan? Adakah kamu masih lagi ada bersama-sama dengan kita? Masih ada lagi tak belajar? Yes. Yes. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Tentukan koordinat imej atau objek bagi titik berikut. Okey, sama sahaja. Cuma yang ini dia bagi titik sahaja. So, saya rasa lebih senang. Okey, kita cuba untuk jawab soalan ini. Ini juga di bahagian menjana kecemerlangan. Okey, ada di muka surat 238. Awak boleh buat di dalam buku teks dulu. Nanti dah siap semua, baru awak salin. Okey. Okey, so ni ya. Okey, titik C. Paksi pantulannya pada paksi Y. So, paksi Y garis mencancang ni lah. Ni Y ya. Ini Y. Okey, ini Y. Ini X lah. Mencancang Y. Mengufuk X. Okey, so kita nak C prime. So, kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Maknanya imej juga 5 unit daripada paksi Y. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so sinilah C prime. Apa koordinat C prime? 5,2. 5,2. Very good. Okey, 5,2. 5,2. Okey, selesai. Kita tengok D. D, paksi pantulannya paksi X. So, paksi X, 1, 2. 1, 2. Okey, so sinilah. Okay, so D prime. Apa koordinat D prime? D prime koordinat 7, 2. Very good. Okay. 7, 2 ke negative 2? 2 ke negative 2? Di sini? Negative 2. Negative 2 ke 2? Okey, kena tengok dia punya bacaan dekat paksi. Ni paksi ya, ada bacaan, ada nilai pada paksi. So, kena tengok betul-betul positif atau negatif. Okey, so tak apa, kita belajar daripada kesilapan. 7, negative 2. Baru betul lah. Sebab koordinat ni dia ada positif, ada negatif. Okey, so kita lihat. Okey, E prime. E prime. Garisan PQ ialah paksi pantulan. Ni mungkin ada sedikit lah. Sukarlah kita tengok. E prime. E prime lah, E prime. Ni E prime. So, okey, ini ialah garisan perpenjuru. So, kita lihat jarak sini 1 perpenjuru. So, dia punya jarak serenjang juga 1 perpenjuru. 1 perpenjuru. 1 perpenjuru. So, kalau nak guna pembaris boleh, tak ada masalah. Supaya kamu tidak silap. Ni, letak ni. Macam ni. Sebaris. Nampak kan? 1 perpenjuru. So, dia punya objek. Ini objek ya, sebab dia bagi image. So, kita akan lukiskan objek lah. Jarak 1 perpenjuru. So, sinilah. Sinilah. Perpenjurunya. So, ini ialah objek ya, sebab dia bagi image. So, yang ni objek. Apa ni? Koordinat untuk E? 2, negative 4. 2, negative 4. Okey. Lepas tu, dia bagi F prime. Image ya, image. F prime, where are you? Tak nampak pun F prime. Oh, di sini. Tengok, bila saya conteng-conteng, macam tak nampak. Okey, so F prime. F prime, so saya boleh letakkanlah saya punya pembaris untuk dapatkan jarak serenjang. So, kalau saya baca, when I look at the my ruler,
Yang penting kena faham untuk mencari dia punya jarak bercancang. So bila saya tengok dia punya jarak ialah 2 kali perpenjuru. 2 kali perpenjuru. Faham tak apa saya sebut ni? 2 perpenjuru, 3 perpenjuru. Okay, so dia punya jarak pun 2 perpenjuru lah. Are you okay lah ni? Boleh faham tak macam mana saya dapat dia punya jarak tu? Boleh. Boleh Okay. So, apa koordinat dia? 31. Untuk F? 31. Very good. 3,1. Okay. Kita lihat apa lagi soalan yang saya sediakan untuk awak. Okay, berapa banyak lagi ya? Okay, so tinggal 2 muka surat saja. Okay, so kita lihat soalan contoh 15. Okay, dalam darjah berikut, segitiga M prime ialah imej kepada segitiga M di bawah pantulan. Uraikan pantulan itu. Okay, so nak uraikan pantulan senang saja. Kita just sebut pantulan pada, okay, paksi pantulannya kat mana? Paksi pantulannya ialah apa? Paksi pantulannya ialah titik tengah. Paksi pantulan ialah titik tengah. Okey, so contohnya ini ya. Bucu ini sama dengan bucu ini. Titik ini sama dengan titik ini ya. Yang atas dengan bawah sama. So kita tengok berapa jarak dia. 1, 2, 3, 4. So 4. 4 bahagi 2, so 2. So sini ya. Titik tengah. Untuk dapatkan paksi pantulan, axis of refraction, kita cari dia punya titik tengah, midpoint. Titik tengah. Okay, sama jugalah. Ini bucu ini sama dengan bucu ini. So, samalah kan. 4 bahagi 2, so sini. Okay, so ini garisan ni. Aduh. Okay, garisan ini ialah paksi pantulan. Garisan itu dinamakan sebagai apa? Apa nama garisan ini? Garisan itu namanya apa? Paksi X. Ya, so pantulan pada paksi X itu saja. Okay. Pantulan pada paksi X. Kalau bahasa Inggeris kita kata refraction. Refraction in the x-axis. Kalau bahasa Inggeris, refraction in the x-axis. Itu sahaja. Kalau translasi ada dia punya vektornya lah. Ini kalau translasi. Vektor dia. Vektor translasi. Kalau pantulan, kita just sebut pantulan kat mana. Dia punya paksi pantulan. Okay, so untuk B, pantulan pada apa? Paksi Y. Yes, very good. So senang je kan? Okay, kita lihat ini soalan yang saya ambil daripada buku lain sebab saya cari buku teks tak ada. Okay, di sini dia kata P prime ialah imej bagi P di bawah pantulan. Uraikan pantulan itu. A, pantulan pada Paksi Y. Paksi Y, very good. Sebab paksi Y ini ialah titik tengah. Paksi Y ialah titik tengah. So, paksi pantulan ialah titik tengah lah. Okay, next. Soalan B. Pantulan Paksi X. pada paksi X. Okay. Paksi X. Okay. Last soalan. Lukis paksi pantulan. Lukis paksi pantulan. So, kalau B senang lah ni kan. Tengah-tengah sini kan. Okay tak? Kalau B, senang sikit. Tengah-tengah sini kan? Tengah-tengah. Paksi pantulan ialah tengah. Paksi pantulan
ialah titik tengah. Tapi dia bukan titik lah. Dia satu garis lah. Okey, untuk M. M. Mana? Tengah-tengahnya ialah satu perpenjuru. Kan? Tengah-tengah. Ini sebab kita ada 3 jenis paksi pantulan. Sama ada mencancang, mengufuk ataupun perpenjuru. So yang ni ialah yang jenis perpenjuru. Ini dia punya titik tengah dia. Boleh faham belajar? Faham tak? Boleh faham? Boleh. Boleh ya? Okay, so kita dah habis lah. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, tak ada. So kalau tak ada, sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih. Tolong jangan lupa untuk siapkan nota. Nanti saya akan share nota ini. Dan siapa yang belum masuk Telegram, tolong masuk Telegram Matematik. Okey, terima kasih. Jumpa lagi hari Selasa. See you on Tuesday. Thank you very much untuk kehadiran hari ini. Bye-bye. Thank you, Rahul. Thank you, Priti. Bye-bye. Thank you, Visa, Tunyal, Rohit, Pinkit, Sarah, Gerald, Pravina. Thank you.